Tak boleh. Ada. Tak kejap. Minta maaf ya, ada masalah internet pula tadi. Baiklah, kita sambung balik tadi. Kesilapan yang seterusnya ialah tidak membenarkan ya, membenarkan orang yang tidak elok sasiah dan pelakon masuk ke dalam rumah. Ini perlu dielakkan. Contohnya kalau kita sebagai ibu bapa perlu memantau, contohnya kawan anak kita kan. Kalau kita lihat ada ya perkara sikap mereka yang tidak baik, yang macam konsisten ya, berkekalan begitu, kita elakkan kawan-kawan anak kita itu, janganlah bagi masuk ya, maksudnya elakkanlah anak kita berkawan dengan orang-orang yang kita lihat memang tidak ada sasih yang bagus. Kita utamakan kepentingan anak kita ya. Sebab kalau kita biarkan, ia akan menjadi sukar untuk kita pisahkan anak kita itu daripada pelakuan-pelakuan yang telah ditunjukkan oleh kawan-kawannya macam tu. Kemudian kurang mengasuh anak membuat kerja rumah. Kurang mengasuh anak membuat kerja rumah. Contohnya kerja-kerja yang mudah ya, seperti membasuh pinggan, melipat baju, tu kerja-kerja rumah yang mudah, perlu dilatih. Di sini menurut Dr. Fazilah Kamsah, dia kata beliau mengatakan bahawa antara kesilapan ibu bapa ialah tidak melatih anak membuat kerja rumah. Ya, bermula daripada kecil lah. Tapi tugas kerja rumah yang dilakukan oleh anak-anak itu, yang kita berikan tanggungjawab itu kepada mereka, mestilah bersesuaian dengan umur mereka. Ya, bersesuaian dengan umur mereka. Itu dia. Ya. Ini masalah teknikal ya, sedang setting balik semula ya, dari handset tadi, daripada laptop kepada handset kepada laptop. Laptop ke kat phone? Laptop. Baiklah. Sedang juruteknik saya sedang membetulkan setting saya. Kita nak pergi pada laptop balik kan. Okey, kemudian apa impact? Saya suka Dr. Fazilah kata kesilapan ibu bapa adalah tidak mengasuh tidak melatih anak-anak untuk melakukan kerja rumah. Jadi saya suka dalam perbincangan begini, tugas saya membedah membuku. Jadi saya suka memberi natijah. Apakah natijah sekiranya anak-anak kita itu tidak dilatih sejak kecil untuk melaksanakan kerja-kerja rumah? Satu adalah kalau tak biasa melakukan kerja-kerja rumah itu, maka mereka membesar, nanti mereka ada rumah tangga sendiri ataupun mereka berada di tempat kerja, mereka rasa susah nak menjalankan kerja-kerja rumah tersebut. Kerja rumah kerja yang dilakukan di rumah, banyak persamaan kerja yang dilakukan di tempat kerja dan di sekolah. Contohnya di rumah kita latih anak-anak mengemas, di tempat kerja pun latih anak-anak mengemas. Di sekolah pun latih anak-anak mengemas. Itu dia. Ya, satu lagi, natijah sekiranya kita melakukan kesilapan, tidak melatih anak-anak kita melakukan kerja rumah, adalah mereka kurang rasa menghargai kerja-kerja yang dilakukan oleh orang lain. Macam tu.
Itu dia. Kemudian yang ke-18. Dah 18 kesilapan dah. Walaupun ada gangguan-gangguan teknikal dan sebagainya, kita dah pergi ke kesilapan yang ke-18 yang disenaraikan oleh Dr. Fazila. Dia kata masih membiarkan akhlak yang buruk di dalam rumah tangga. Ya, masih membiarkan akhlak yang buruk di dalam rumah tangga. Sebagai ibu bapa yang cemerlang, kita seharusnya menghindarkan akhlak yang buruk dalam rumah tangga. Banyaklah yang disenaraikan oleh Dr. Fazilah ini, akhlak yang buruk macam mana kan. Yang buruk contohnya tidak kalau buka TV tu kuat-kuat, tidak pedulikan orang yang sedang tidur contohnya. Dan ini ada satu minta maaf banyak-banyak, ini Dr. Fazilah yang tulis, dia kata tabiat yang buruk merokok. Merokok. Jadi merokok di dalam rumah di depan anak kita. Okey, tapi ada di sini ada yang dah terbiasa merokok, susahlah dia nak berhenti tabiat merokok tu. Tapi boleh ada saya tengok yang merokok di luar rumah kan. Tapi kalau boleh elakkanlah anak melihat kita bapa merokok ataupun abang merokok dan sebagainya. Seterusnya tidak menggantung rotan di tempat yang boleh dilihat oleh ahli keluarga. Dr. Fazilah kata, dia kata menggantung rotan di tempat yang boleh dilihat oleh semua ahli keluarga akan memberi ingatan kepada mereka. Di samping menunjukkan disiplin yang kuat dalam rumah tangga. Dr. Fazilah mencadangkan rotan mesti ada digantung di tempat yang dapat dilihat oleh anak-anak kita. Macam tu ya. Sebagai satu peringatan, bukan nak rotan selalu, tapi ia merupakan satu peringatan sekiranya melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan patut dihukum dengan rotan, akan kena rotan macam tu. Kemudian kesilapan yang ke-20, terlalu berharap kepada pembantu rumah. Terlalu berharap kepada pembantu rumah. Tugas, dia kata sebab tugas utama pembantu rumah, kalau kita ada minit lah tugas utama mereka adalah membantu kita untuk menjalankan kerja-kerja rumah. Seperti mengemas rumah, membasuh kain, melipat baju. Tetapi tugas mendidik anak bukan tugas pembantu rumah. Macam tu. Tugas mendidik anak adalah tugas ibu bapa. Walau bagaimanapun, sekiranya ibu bapa terlalu sibuk kan, dan perlu menyerahkan tugas mendidik anak itu kepada pembantu rumah, maka pastikan pembantu rumah itu diberi panduan, diberi latihan untuk membolehkan mereka membantu kita mendidik anak macam tu. Kemudian kurang mengawasi pendedahan kepada televisyen dan video. Okey, saya pernah melihat ada ibu bapa yang sangat prihatin dengan waktu dan jenis channel yang boleh dilihat oleh anak-anak mereka. Mereka kata pukul 10 sampai pukul 10 kena tidur. Okey. Channel-channel apa yang boleh dilihat, mereka yang tapis macam tu. Maksudnya kita sebagai ibu bapa sentiasa kena pantau lah apakah saluran TV yang boleh dilihat, apakah jenis-jenis program yang boleh dilihat oleh anak kita, sampai bila tempoh waktu yang mereka boleh lihat. Waktu cuti Ahad mereka boleh lihat, waktu tonton TV ataupun waktu-waktu riadah mereka tak pergi riadah, tak boleh pergi riadah, boleh tengok TV tonton TV. Kemudian kurang mengawasi penggunaan telefon. Okey, kurang mengawasi penggunaan telefon. Biar aja kita berikan anak telefon untuk kemudahan mereka, tetapi kita tak pantau mereka 24 jam telefon tu di tangan mereka, dan kadang-kadang ada mereka berkurung dalam bilik seharian, kunci pintu, berkawan dengan telefon saja. Hal ini perlu dipantau dan diberi perhatian oleh kita. Okey. Kemudian kurang mengajar anak kemahiran sosial. Kesilapan yang ke-24 yang disenaraikan oleh Dr. Fazilah adalah kurang mengajar anak kemahiran sosial. Kemahiran berkomunikasi dengan orang lain. Okey.
Contohnya berkomunikasi dengan jiran, berkomunikasi dengan rakan-rakan sebaya mereka, berkomunikasi dengan ahli-ahli keluarga. Apakah perkataan yang mereka boleh gunakan? Apakah bentuk-bentuk lawak? Kadang nak melawak kan? Nak melawak sehingga terlupa batas-batas lawak tu, walaupun mereka melawak dengan orang-orang yang lebih dewasa macam tu. Kadang-kadang anak-anak kita ni, kita perlu pesan kepada mereka. Kalau jumpa makcik, kadang makcik sebelah rumah kita, tegurlah, apa khabar makcik, bagi salam ke, makcik buat apa, kan, macam tu. Kadang kita sambil-sambil sidai kain tu, adalah jiran kita yang sama-sama sidai kain, latih anak-anak untuk bertegur sapa dengan mereka, kan. Kemudian masih melakukan tabiat yang kurang baik dalam rumah tangga. Contohnya ibu bapa sendiri yang melakukan tabiat yang kurang baik dalam rumah mereka, dilihat oleh anak mereka sendiri dan sebagainya. Kemudian kurang mempamerkan sifat kejiranan yang baik. Okey, kita nak melatih anak-anak kita dengan sikap suka menolong, maka kita haruslah menunjukkan sikap yang baik itu dengan selalu kalau ada keperluan kita bantu jiran kita, kalau ada keperluan kita menawarkan pertolongan dan sebagainya. Menghormati jiran kita, itu nilai-nilai yang harus kita tunjukkan kepada anak-anak kita macam tu. Kemudian Dr. Fazilah kata kesilapan ibu bapa yang seterusnya ialah kurang mendedahkan kepada anak erti kesusahan. Okey, anak-anak sekarang semuanya mudah kan. Kalau nak basuh baju, masuk je dalam mesin. Itu pun kadang-kadang tak terbasuh baju juga kan. Kita juga yang kena suruh mereka basuh baju dan sebagainya. Mereka dah mudah, mereka tak nak melaksanakan juga tanggungjawab itu. Kalau dibandingkan kita dulu kan, tak ada kemudahan itu, semua basuh dengan tangan dan sebagainya. Mereka tak rasa kesusahan yang kita hadapi dulu. Okey, kerana keadaan sekarang sangat mudah, dan hal ini membawa kepada mereka tak tahu susah tu macam mana, dan mereka pun kadang kurang menghargai kesusahan orang lain. Jadi kita kena beritahu, tunjukkan susahnya, bagaimana nak kalau kita tak ada kemudahan ini macam mana. Okey, kalau ada pun tak nak buat macam tu kan. Kemudian kesilapan yang lain adalah kurang menitik beratkan makanan yang seimbang atau yang sesuai untuk anak-anak. Okey, contohnya anak tak suka makan sayur kan. Kita latihlah beri dia sayur sikit-sikit, lama-lama dia sukalah makan sayur tu. Kemudian mempamerkan pilih kasih terhadap anak-anak. Okay, mempamerkan pilih kasih terhadap anak-anak. Pagi ni line rumah saya ni tak clear, jadi saya pakai handset pakai phone je untuk live hari ni. Okey, mempamerkan pilih kasih terhadap anak-anak. Memang susah nak adil kan, dalam hati kita ada, kita sayang seseorang anak tu lebih sikit daripada anak lain. Susah nak adil dari segi kasih sayang yang ada dalam hati kita, tapi tak boleh kita menunjukkan kepada anak membeza-bezakan dari segi kasih sayang dan perhatian antara seorang anak dengan anak yang lain. Tidak meraihkan anak-anak ketika mereka pergi dan balik dari sekolah. Okey. Jadi antara kesilapan ibu bapa, tidak meraihkan anak-anak ketika mereka pergi dan balik dari sekolah. Kalau kita yang berkejaya sama-sama nak pergi kerja kan, kita bolehlah sama-sama kita hantar anak ke sekolah, kita sempatlah bersama anak kita. Tapi kalau hari cuti ataupun anak kita yang dah bekerja kan, kita cuti, kalau boleh kita hantarlah ke pintu anak kita nak pergi kerja. Kalau boleh sambutlah anak kita. Kadang-kadang kita pun tak larat nak turun ke bawah. Kalau rumah 2 tingkat kan, tunggulah kat dalam bilik segera lah, dah balik. Macam tu kan. Kemudian kurang memberi penghargaan kepada bantuan anak. Jadi ada dalam satu artikel yang saya baca kan, ucap terima kasih, minta tolong, minta maaf, macam tu. Perkataan-perkataan tu walaupun simple, kita selalu kalau kita selalu gunakan, ia memberi kesan yang baik. Contohnya minta tolong kan,
Kemudian kata terima kasih. Jadi anak rasa dihargai. Tapi kesilapan yang sering dilakukan oleh ibu bapa menurut Dr. Fazilah ni, dia kata beliau berkata bahawa ibu bapa tidak atau kurang memberi penghargaan. Tak cakap terima kasih pada anak. Kemudian kalau nak minta tolong, suruh je macam tu kan. Tak kata tolong mak, tak ada kata macam tu. Kemudian tidak melatih anak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya anak pinjam telefon. Susahlah kena kata pinjam telefon kan. Kadang-kadang internet mereka habis, pinjam sekejap telefon kita untuk mesej penting kalau mereka ada kelas online dan sebagainya kan. Kalau laptop pun ada masalah kan. Kadang pinjam barang-barang kita lah atau barang-barang ahli keluarga, tak balik tempatnya kan. Dan kita ni dah setting dalam pemikiran kita, itu tempatnya kita cari tak jumpa. Begitu juga kalau kita melatih anak-anak kita masak kan, masuk dapur kita, kita pastikan anak-anak kita itu boleh menggunakan barang-barang di dapur itu dengan baik. Contohnya kadang kita tengok kalau kita tak dilatih perkara-perkara kecil, kalau mereka ambil garam contohnya kan, ambil garam botol buka tutup tak tutup balik, ataupun ubah pula botol garam tu letak tempat lain, kita masuk nak di dapur nak mencari garam tak jumpa. Itu yang paling senang. Ataupun pinjam buku, pinjam pen tapi tak letakkan tempatnya semula, macam tu. Jadi perkara tu tak besar tapi impaknya besar kerana ia memberi manifestasi, memberi gambaran bahawa anak kita tu kalau kita tak latih dengan sikap begini, mereka tidak menghormati, menunjukkan mereka tidak menghormati hak orang lain, macam tu ya. Kemudian tidak menggunakan masa yang paling jitu untuk mendidik anak. Ini kita akan bincangkan lagi nanti. Kurang memberi pengawasan dan penilaian mengenai pelajaran anak. Okey, ada satu-satu ketika itu ada satu-satu ketika berilah peruntukan masa kan untuk melihat anak-anak kita menyiapkan kerja rumah ataupun melakukan ulang kaji dan sebagainya. Kita selalu mengatakan kita sibuk kan. Tapi semua kita ni diberi 24 jam satu hari kan. Kalau kita pandai menguruskan, mahir menguruskan masa yang 24 jam itu, macam-macam perkara yang kita dapat lakukan ya. Jadi kemahiran kita mengurus masa itu perlu dilatih lah. Perlu dilatih, perlu ada ilmu untuk mengurus masa itu. Supaya walaupun kita sibuk, tapi kita ada masa untuk melihat anak-anak kita membuat kerja rumah, membuat kerja sekolah dan sebagainya. Kurang mewujudkan ilmu, budaya ilmu dalam rumah tangga. Budaya ilmu. Okey, antaranya budaya membaca. Okey, antaranya budaya membaca. Kerana daripada pembacaan itu ia boleh meningkatkan pengetahuan. Okey, daripada pembacaan itu boleh meningkatkan keupayaan berfikir. Oleh itu anak-anak ini perlu diterapkan dengan minat atau tabiat yang bagus, seperti contohnya membaca ataupun berbincang hal-hal ilmu supaya pemikiran mereka meningkat. Kalau mereka tidak kesilapan kita hari ini, kita ada kecuaian di situ. Kita membiarkan anak kita mendapatkan maklumat sendiri melalui telefon dan sebagainya. Sepatutnya kita bekalkan mereka dengan bahan-bahan ilmu yang boleh mereka baca, yang boleh mereka rujuk, dan kita boleh berbincang dengan mereka supaya kita sentiasa pantau apakah ilmu yang mereka, input-input yang mereka peroleh daripada bahan bacaan itu. Ya. Ibu bapa tidak berfikiran kreatif. Kreatif ni salah satunya yang Dr. Fazilah beritahu ialah kreatif untuk mencari cara untuk mengenal pasti apakah kekuatan anak-anak kita itu. Kemudian kaedah kesilapan yang seterusnya ialah kaedah berkomunikasi yang kurang berkesan. Dia kata teknik berkomunikasi dengan anak-anak berbeza dengan teknik berkomunikasi dengan orang dewasa.
Okay, terutama contohnya anak-anak yang bawah 7 tahun mereka lebih memerlukan belayan, sentuhan dan sebagainya, dan tidak kurang juga anak-anak yang sudah meningkat remaja dan dewasa juga memerlukan belayan dari segi kata-kata, dari segi sentuhan dan sebagainya. Okey, jika kurang mahir dari segi teknik berkomunikasi ini, maka ia memberi impak ataupun kesan yang membawa kepada hubungan intim antara anak-anak kita dengan kita sendiri kurang ataupun terjejah di situ. Yang kesilapan seterusnya, terlalu memanjakan anak. Okey. Anak terlalu dimanjakan menjadikan mereka suka bergantung kepada orang lain. Contohnya sering apa anak minta beri. Apa anak minta beri. Jadi ini menunjukkan akhirnya nanti anak-anak tersebut membesar dengan satu fahaman bahawa apa yang mereka dapat tu apa yang mereka minta mereka mesti dapat. Apa yang mereka minta mesti dapat. Jadi satu, mereka tidak terbiasa dengan berusaha sendiri. Yang kedua, mereka susah nak menerima kenyataan bahawa bukan semua perkara yang kita nak itu boleh dapat. Macam tu. Terlalu mengongkong kebebasan anak. Okey. Kemudian mungkin janji kepada anak-anak, kurang menunjukkan minat terhadap aktiviti anak-anak, kurang memberi layanan kepada pertanyaan dan kemusykilan anak-anak. Walaupun anak tu dah besar, mereka juga suka bertanya pada kita kan. Dan kalau sejauh yang boleh tu berilah penjelasan kepada mereka kepada apakah perkara-perkara yang mereka musykilkan itu. Kalau kita tahu, kalau tak tahu, kita rujuklah sama-sama anak itu. Lebih memberi tumpuan kepada yang tersurat dan kurang kepada tersirat. Memberi hukuman yang terlalu keras, menggunakan kaedah mengancam, mengugut, mendapat perhatian atau tindakan, menangguhkan teguran dan hukuman. Dalam slot yang sebelum ini saya telah menceritakan kalau kesilapan itu ketika itu tegurlah ketika itu, tidak boleh tangguh teguran dan hukuman pada hari yang lain macam tu. Tidak konsisten dalam memberi teguran atau hukuman. Kemudian kurang memberi perhatian kepada perbezaan dan keunikan anak-anak, tidak menggalakkan anak-anak untuk berdoa, mempunyai tanggapan yang negatif terhadap anak-anak, kurang menggunakan kaedah komunikasi minda untuk mendidik anak, kurang meminta bantuan pakar. Ramai ibu bapa yang sering bertanya saya macam mana saya nak bantu anak saya mengatasi masalah sekian-sekian lah. Jadi kadang-kadang kita pun belajar aja kan, kita rujuk buku daripada pengalaman kita mendidik dan sebagainya, kita beri nasihat. Jadi tapi masih ramai ibu bapa yang ada masalah dalam mendidik anak, tetapi mereka tidak berjumpa mereka tidak jumpa dengan pakar, mereka tak jumpa guru, mereka tak jumpa kaunselor atau jumpa orang yang lebih dewasa untuk bertanya pandangan. Kemudian kesilapan lain yang dilakukan oleh ibu bapa adalah tidak mendoakan anak mereka. Jadi kita reflect dirilah hari ini, adakah kita dah mendoakan untuk anak-anak kita kan? Biasanya kita mendoakan anak-anak kita selepas solat kan, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ataupun ada yang bangun solat tahajud tu doakan khusus untuk anak mereka. Sebut nama penuh anak-anak kita itu InsyaAllah anak-anak kita ini akan sentiasa memperoleh kebaikan. Okey. Seterusnya kalau boleh saya nak habiskan 2 bab hari ini. Okey. Seterusnya kalau bab 4 adalah teknik berkomunikasi dengan anak. Saya lajukan sikitlah Okey, Dr. Fazilah kata antara petua-petua yang dapat diutarakan dengan untuk berkomunikasi dengan anak-anak adalah seperti berikut. Pertama, jangan perkecilkan kebolehan anak seperti mana yang tadi kita bincang, itu antara kesilapan Jadi kalau kita nak berkomunikasi dengan anak, jangan perkecilkan, elakkan daripada memperkecilkan kebolehan anak. Okey, kadang-kadang kalau tuan-tuan dan perempuan
lihat anak-anak kita yang baru nak bercakap kan, yang bawah 7 tahun tergagap-gagap kan, sabar kita dengar je kan. Kadang-kadang kita nak tergelak juga. Saya refresh balik, saya ingat balik macam mana anak-anak saya ketika kecil nak mula bercakap tu. Saya rasa seronok memikirkan perkara itu. Sekarang saya lihat pula cucu-cucu saya nak bercakap, nak menggunakan ayat-ayat simple pun, ayat ringkas pun agak susah kan, tapi sabarlah, tegak-tegak lama mereka lancar. Kemudian kita cuba menyelami bahasa badan anak-anak kita. Kalau saya peringkat cucu-cucu lah bahasa badan kan, macam mana mereka dalam keadaan stabil emosi ke tidak, ataupun mereka rasa tak selesa ke, mereka lapar ke dan sebagainya kan. Petua yang seterusnya dalam berkomunikasi dengan anak-anak ialah elakkan perkataan-perkataan yang negatif dalam rumah tangga. Ada kalau tuan-tuan dan perempuan mendengar ya, kadang-kadang kita, kalau saya cikgu ada dengar anak-anak murid saya kan, kadang-kadang dengar anak-anak kecil di tempat-tempat lain lah mengeluarkan perkataan-perkataan yang kadang-kadang kita pun terperanjat kan. Saya pun nak sampaikan dalam live hari ini, contoh-contoh perkataan itu pun saya tak gamak nak cakap kan. Tapi bagaimana anak yang kecil itu, yang sekecil itu dan kemudian yang besar pun, remaja, boleh menggunakan perkataan-perkataan yang tak sedap didengar kan, sangat kasar. Kalau tidak mereka bermula di rumah kan. Tapi ada juga dalam situasi yang lain, di rumah tak pernah kita guna perkataan kasar begitu. Tetapi apabila mereka masuk alam persekolahan, alam persekolahan, sekolah rendah, okey, dan apabila mereka balik ke rumah, mereka menggunakan perkataan tersebut. Dan sekira ini berlaku kan, kita cepat-cepatlah tegur. Kalau kita panggil adik ke kat dia kan, adik, mak tak pernah ajar macam ni kan, janganlah, kalau boleh elak jangan guna perkataan tersebut. Mak tak nak tanyalah adik dengar dari siapa kan, daripada siapa, tapi jangan guna perkataan itu di rumah kan. Beri penjelasan kesan yang tidak baik menggunakan perkataan-perkataan tersebut, macam tu kan. Saya nak sebut tapi saya tak gamak nak sebut kan. Kemudian seterusnya ialah wujudkan kemesraan pada peringkat awal perhubungan yang dijalin. Kemesraan belayan positif lah. Okey, belayan positif dari segi lisan. Kita puji rajin adik kan. Selalu tolong mak. Okey, terima kasih tolong mak kan. Rajin kakak tolong mak. Tolong ambilkan air kan. Tahu je mak nak minum air. Kadang kita bercakap macam ni, rasa kita tersedak kan. Ada je yang hantar air kan. Macam tu. Kemudian belayan yang positif dari segi fizikal kan. Kita kadang anak-anak kecil lah kalau kita tengok kan, kalau cucu-cucu saya kan, saya pegang tangan, kemudian sampai dia tengok muka kita, kemudian kita cakap dengan dia. Begitu juga kadang-kadang kita dengan kawan-kawan kita kan, untuk menjalin hubungan dari segi komunikasi, petuanya kita sentuh kan tangan dia untuk menceritakan apa yang kita nak sampaikan pada mereka. Kemudian petua yang keempat ialah Dr. Fazilah kata padam rekod lama yang terbentuk dalam pemikiran anak. Anak seperti mana kita lah manusia kan, ada buat salah kan, tetapi setelah kita menasihatkan mereka, mereka tidak lakukan lagi kesalahan itu, elakkan daripada mengungkit semula apa yang mereka telah buat silap. Okay. Maksudnya jangan supaya rekod kesilapan itu tidak ada dalam pemikiran mereka macam tu. Terima kasih ya tuan-tuan dan perempuan yang baru masuk live ini. Yang tak sempat tu boleh tengok yang sebab ini rekod kan, nanti dia akan direkodkan, boleh tengok lagi. Okey, hari ini saya faham ayat pagi kan. Selalu saya buat malam kan. Okey. Banyakkan belayan positif ni saya terangkan. Mendengar dengan teliti dan aktif. Apa dia maksud mendengar dengan teliti dan aktif? Kalau saya tanya cikgu bahasa Melayu, saya tengok ramai ada cikgu bahasa Melayu di sini kan. Mendengar dengan teliti dan aktif, memberi perhatian, melihat, memandang mereka untuk dengar apa yang mereka nak sampaikan. Kemudian mendengar secara aktif, memberi respon lah kepada mereka
sekiranya mereka memberi pandangan ataupun menggunakan bahasa badan untuk memberi respon kepada apa yang mereka sampaikan. Gunakan teknik penyampaian berkesan. Okey, ini petua komunikasi dengan anak lah. Semasa kita nak marah anak disebabkan kesilapan mereka, fokus pada kesilapan yang mereka lakukan. Contohnya mereka anak berbuat kesilapan, saya tak nak sebut di sinilah. Okey. Kita fokus pada kesilapan yang dibuat ketika itu. Elakkan daripada marah mereka kerana buat kesilapan itu kemudian mengaitkan kesilapan yang sebelum itu. Jadi maksudnya mereka ni jadi keliru nanti. Mak nak marah ni sebab kesilapan hari ni ke kesilapan yang lepas. Itu dari segi apa yang dikatakan, kita mesti jelas dan mengkhusus apa yang kita nak tegur anak-anak tadi. Selesaikan masalah secara bersama. Okey, ada anak-anak ni, mereka ada masalah kan. Tapi kalau mereka ni memang intim dengan kita kan, mereka akan datang pada kita untuk bincang macam mana nak selesaikan masalah ini. Okey, macam tu. Tetapi kalau anak itu tak intim ataupun kita pun ketika itu ada ketika-ketika lain tu tak sibuk dan kita tak sibuk hari tu, kita tanyalah mereka, kita tengok body language mereka ni. Kadang-kadang mereka kita dapat lihat lah kalau mereka ada masalah, kita tanya. Kemudian nyatakan tidak boleh secara berhikmah, tunjukkan penghormatan dan kasih sayang pada anak-anak, displaykan anak secara hikmah, contohnya. Kemudian nasihatkan anak secara memberi contoh teladan, berdoa secara khusus. Okey. Kemahiran mendengar apabila berkomunikasi dengan anak. Okey, Dr. Fazilah menyeraikan satu, bersedia untuk mendengar, kemudian berminat dan dorongan yang luhur, mendengar dengan penuh tumpuan, mendengar isi hati anak, mendengar dengan sabar sehingga tamat, kemudian mengawal emosi ketika mendengar, menganggap apa yang disampaikan oleh anak ada kebaikan dan kepentingannya. Jadi sekarang, apakah halangan komunikasi antara ibu bapa dengan anak? Satu, mendengar jurang atau halangan komunikasi yang wujud di antara anak dan ibu bapa akan membentuk suasana yang muram, iaitu mendengar apa yang hendak didengar. Ada dalam kalangan kita, kita hanya berminat nak mendengar apa yang kita nak dengar saja. Kadang-kadang apa yang anak ingin sampaikan itu tak sama dengan apa yang kita nak dengar. Jadi walaupun itu keadaannya, kita cubalah mendengar juga apa yang mereka nak sampaikan. Tidak menghiraukan maklumat yang bercanggah dengan apa yang diketahui. Kemudian ibu bapa lebih dahulu makan garam. Selalu kita kata mak lebih dahulu makan garam. Kita kata macam tu. Jadi sehinggakan kita tidak kisah untuk mendengar perkara-perkara yang mereka ingin sampaikan. Kemudian menilai sumber. Okey, ibu bapa tidak mempercayai berita yang disampaikan oleh anak-anak. Perbezaan makna perkataan. Okey, perkataan yang biasa didengar oleh ibu bapa mungkin mempunyai makna yang berbeza pada anak-anak. Prasangka buruk, ibu bapa mempunyai prasangka buruk, itu halangan komunikasi. Belum anak cerita, kita dah membuat satu tanggapan yang negatif terhadap anak kita. Perasaan ego yang tinggi, elakkan daripada mempunyai rasa ego, sehingga kan kita tak boleh menerima pandangan anak kita. Kemudian jurang dan status. Okey, kemudian suka mengenepikan maklum balas. Okey, contohnya dia kata ibu bapa yang tidak menghiraukan maklum balas sama ada secara lisan dan gerak badan anak semasa berkomunikasi akan menyebabkan ibu bapa gagal memahami kehendak sebenar anaknya. Okey, kepentingan. Dr. Fazilah kata, apakah kepentingan menjadi pendengar yang baik? Satu, untuk ibu bapa belajar. Okey, yang kedua, untuk memahami keadaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan maklumat, untuk mengelakkan salah faham, untuk membuat perbandingan, menunjukkan kita mengambil berat. Okey, kita dengar menunjukkan kita mengambil berat, menyimakkan masa, menghormati anak, melatih anak untuk mendengar juga. Okey, semasa berkomunikasi, anak kita menyampaikan maklumat dan kita menjadi pendengar yang aktif, memberi respon kepada maklumat yang mereka berikan itu, memberi pandangan dan sebagainya. Okey, kemudian mereka mendengarlah ketika itu. Meninggikan tahap kesabaran. Kadang-kadang kita perlu bersabarlah untuk menyampaikan suatu maklumat itu.
kepada anak, kadang anak tidak mahu memberi perhatian, kita sabar je kat situ, kita teruskan je. Memberi bantuan kepada anak. Akhir sekali untuk bab ini 10 pagar mental dalam berkomunikasi dengan anak. Okey. Ibu bapa perlu mengelak daripada menerima maklum balas yang konservatif sahaja. Okey, pertama, kita menerima jawapan yang betul sahaja. Okey, kadang kita nak jawapan anak tu selari dengan pemikiran kita, ya. Tapi dalam situasi yang sebenarnya, kadang-kadang jawapan anak itu berbeza dengan tanggapan ataupun pemikiran kita. Jadi dalam ini kita raikanlah pandangan mereka itu. Contohnya, kita menolak pendapat anak yang tidak logik. Pada kita tidak logik, pada mereka logik. Jadi kita tolerankan di situ, matchkan di situ di mana yang boleh ditoleratkan pandangan itu. Kita hanya menghormati pendapat yang ikut peraturan atau kebiasaan sahaja. Kita mahu anak bersikap praktikal, anak yang bersikap kreatif, proaktif. Kemudian kita selalu mengelak dari sesuatu yang kabur. Kita beranggapan bahawa membuat kesilapan adalah salah. Okey. Kita enggan menerima sesuatu yang dianggap sebagai permainan atas alasan tidak serius. Kita menolak permohonan anak atas alasan itu bukan bidang saya. Okey. Kemudian kita bersedia membuat teguran jangan jadi bodoh. Kita rela mengakui saya memang bodoh. Jadi rumusannya untuk bab ini adalah teknik berkomunikasi yang cemerlang dengan anak bukanlah bakat peribadi tetapi harus dipelajari. Maksudnya kita belajar sebagai ibu bapa, kita belajar melalui pembacaan, melalui perbincangan, melalui bedah buku beginilah, ya. Kemudian kemahiran mendengar dan meneliti keperluan anak akan mewujudkan kemesraan antara ibu bapa dan anak. Ibu bapa yang gagal menilai anak melalui komunikasi lisan dan bukan lisan akan menyebabkan mereka gagal memahami kehendak sebenar anak-anak mereka. Itu dia. Ya. Jadi dalam slot yang akan datang saya habiskan lagi 2 bab. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sebab masih bersama saya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, memang majlis ilmu ni tak samalah dengan majlis yang lain kan. Siapa yang berkehendak ke ilmu bolehlah hadir ataupun bolehlah mendengar apa yang disampaikan. Tetapi saya yakin insya-Allah kita memperoleh keberkatan kerana kita membincangkan perkara-perkara untuk meningkatkan kualiti modal insan. Ibu bapa adalah jurutera kepada insan. Penting seorang jurutera, penting seorang arkitek untuk membina bangunan. Begitu juga ibu bapa, walaupun mereka bukan berkejaya sebagai seorang jurutera, tetapi mereka sebenarnya adalah jurutera kepada anak-anak mereka. Okey. Kemudian akan datang saya akan habiskan bedah buku ini, ada bab 5 dan 6, dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nanti akan membedah buku yang bertajuk Anak Malas Belajar. Jadi saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menyertainya supaya kita dapat meningkatkan pemikiran kita untuk ada satu alternatif pandangan lah bagaimana kita nak mengelakkan anak-anak daripada malas belajar. Jadi akhir sekali saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan yang saya lakukan melalui lisan, dan minta maaf tadi ada masalah internet kan, internet ada segi gangguan teknikal dan sebagainya. Tetapi apapun saya berdoa supaya kita istiqamah untuk menuntut ilmu dan membaiki diri dalam proses mendidik anak-anak kita sendiri. Akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang berada live bersama saya hari ini, dan kepada ibu bapa yang tidak sempat untuk menonton, jemputlah untuk melihat perkara-perkara yang telah saya bincangkan bersama para hadirin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.